Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa zurriyyatihi wa atba'ihi ajma'in. Wa ba'du. Qala Syekh Musannif rahimahullah taala An-Nazim wa nafa'na bihi wa bi'ulumi fid dharain. Kita matan ke-11. Baca. Bismillahirrahmanirrahim. Iz kullu man qallada fit tauhidi imanuhu lam yakhlu min tardidi. Iz kullu man qallada fit tauhidi imanuhu lam yakhlu min tardidi. Fa fihi ba'dul qaumi yahkil khulfa wa ba'duhum haqqaqa fihil kashfa. Fa fihi ba'dul qaumi yahkil khulfa wa ba'duhum haqqaqa fihil kashfa wa ba'duhum haqqaqa fihil kashfa. Faqala in yajzim biqaw lil ghayri kafa wa il la lam yazal fi dhayri. Faqala in yajzim biqaw lil ghayri kafa wa il la lam yazal fi dhayri. في الضير فقال إن يزم بقول الغير كفى وإلا لم يزل في الضير. وجاول إذ كل من قلد في التوحيد إيمانه لم يخلو من ترديد. ففيه بعض القوم يحكي الخلف وبعضهم حقق فيه الكشف. فقال إن يزم بقول الغير كفى وإلا لم يزل في الضير. Kalau ikut kita nak baca ni, sambung daripada pernyataan yang lepas. Fa kullu man kullifa syar'an wajaba alaihi an ya'rifa ma qad wajaba lillahi wal jaizi wal mumtani'a wa misla zali ruslihi. Pasal apa wajaba alaihi an ya'rifa al-mazkur? Iz kullu man qallada fit tauhidi imanuhu lam yakhlu min tartidi. Terjemah halus sekali lalu. Jadi asalnya kita nak bicara ni, wajib sebagai orang mukallaf baligh berakal, dan wajib atas orang yang sampai seruan Islam, itu istilah mukallaf dalam akidah. Umum mukallaf sebut mukallaf ni baligh berakal. Dalam akidah untuk nama mukallaf 3 syarat: baligh berakal, sampai seruan Islam, baru panggil mukallaf. Jadi orang kafir yang tak sampai surah Islam, dia tak ada taklif nak masuk Islam. Umum sebut mukallaf ni khasnya dalam fiqh pasal dah Islam dah. Mukallaf ialah baligh berakal. Orang Islam dia tak syarat sampai seruan Islam. Pasal dah Islam dah pun, nak sampai seruan Islam apa lagi. Bahkan kalau ada benda yang kita tak tahu, tak wajib orang datang kat kita sampaikan. Bahkan kita yang tak tahu wajib pergi belajar. Itu prinsip kita. Yang kena kita sampaikan kepada orang yang tu adalah orang kafir. Pasal orang kafir tak wajib atas dia untuk dia sendiri cari Islam tu apa, belajar macam mana iman. Orang kafir dekat dia sendiri, kalau tak sampai seruan Islam kat dia, tak ada tuntutan hak tu.
Pasal syarat untuk ada taklif tu yang istilahnya sampai seluruh Islam. Tak sampai seluruh Islam seolah-olah macam umat yang tak sampai Rasul. Itu kot bahasanya. Umat yang terputus Rasul dah tak ada ajaran Islam yang sebenar. Tak ada orang dah nak kenal Allah Ta'ala, kenal Rasul. Tak dihantarkan Rasul. Orang ni dipanggil ahli fatrah atau istilah tauhid kita. Jadi orang kafir yang tak pernah didatangi oleh ada orang Islam yang sampaikan Islam pada dia, bahasa disebut selalu seruan Islam, untuk dia beriman kepada Allah Ta'ala, kenalkan dia dengan Allah Ta'ala, siapa Tuhan sebenar yang mencipta alam ni, mengajar dia maksud la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, dia tak dipanggil mukallaf. Adapun orang Islam dengan baligh berakal, ada dua tu mukallaf dah, walaupun tak pernah ada orang ajar Islam, dah mukallaf pada dia, wajib atas orang yang dah Islam tambah dah baligh berakal untuk pergi belajar segala selok belok dalam Islam. Cuai belajar berdosa besar. Dan besar sekali yang wajib atas kita adalah ni disebut fakul man kullifa syar'an wajaba, wajib besar sekali adalah an ya'rifa ma yajibu wa ma yastahilu wa ma yajuzu. Itu dengan dengan kalam yang selalu dengar. Sini disebut ma wajaba wal jaiza wal mumtani'a. Syair dia bentuk syair lah sikit. Jadi wajib kita mesti ma'rifah. Itu istilahnya. Bila sebut ma'rifah, nak ma'rifah apa? Ma'rifah ke Allah, ma'rifah ke Rasul. Kalau tak sampai tahap arif ke Allah Ta'ala dan Rasul, dosa besar. Bahkan dikhatiri boleh kufur. Alhamdulillah. Pasal apa? Pasal ta'arif, tak kenal sungguh Allah Ta'ala, tak boleh nak isbat ke Allah Ta'ala. Wajib belajar sampai dapat istilahnya ilmul yaqin, dapat yakin sungguh ke Allah Ta'ala, jelas sungguh penjelasan dalam bab ketuhanan, supaya boleh jatuh hati kita ke Allah Ta'ala. Hukum belajar dia fardu ain. Bahkan istilah lain fardu ain ni, dia fardun ala kulli fardin istilahnya. Fardu ain tu maksudnya wajib atas kulli fardin seorang. Kok fardu ain dah biasa dengar dia mangli sikit tak? Fardu ain. Kulli fardin ni apa? Setiap individu seorang, laki, perempuan, tua, muda, alim, jahil, apa yang sebut, cerdik, lembam, pintar, bestari, apa saja bahasa yang macam tu, selagi ada istilah baligh berakal, mukallaf. Jadi wajib ma'rifah ke Allah Ta'ala, ma'rifah ke Rasul. Tarif selalu diberi oleh ulama kita. Apa maksud ma'rifah? Ma'rifah ni al-jazmu al-mutabiq lil haqqi an dalil. Al-jazmu mutabiq lil haqqi an dalil. Itu istilah ma'rifah. Jadi sifat wajib, juga sebaliknya mustahil dan sifat harus pada Allah Ta'ala dan Rasul ni, wajib arif boleh sampai jazam. Antara jazam tu, apa yang kita jazam tu mesti mutabiq lil haq, dan apa yang kita faham lil haq tu mesti an dalil. Dalil sebaiknya nakli dan akli. Akli dan nakli, yang tu yang kita kena belajar sungguh-sungguh tu, faham betul-betul. Lepas tu bila sebut wajib dalil tu, dalil nakli Quran hadis Arab. Macam mana nak faham dilalah Quran hadis? Kena belajar, kena ngaji Arab. Tu yang duduk pondok kena mengaji macam mana nak faham dilalah Quran hadis yang bahasa Arab, menunjukkan kepada makna dia. Kena mengaji suku tu. Memang asal kewajipan wajib. Kalau tak boleh dapat faham dilalah macam tu, sekurang-kurangnya dilalah akal.
Dilarang akal, dia semua orang ada, walaupun tak faham kawaid atau kaedah-kaedah nak memahamkan dilalah dengan bahasa Arab, macam mana nak memahamkan daripada Al-Quran dan hadis untuk memahamkan setiap dilalah dalil dalam bab ketuhanan dan dalam bab Rasul. Mesti pahaman pula mesti betul. Jadi asal bicara akidahnya, cuma yang lepas kita banyak bicara nahu aja. Pasal kita nak bicara dengan hari ni banyak nak bicara ke dalam bab makna. Satu, saya syarah balik apa yang kita dah belajar sekali dulu yang lepas untuk fahamkan apa yang wajib kat kita. Atau umum saya dah sebut, kita wajib belajar sifat wajib 20, mustahil 20, harus satu, ada 41 aqaid iman itu kan. Biasa dah dengar tu. Bab Rasul pun ada 4 sidik amanah tabligh fatahanah. Mustahil dia 4, satu harus pada Rasul, iaitulah harus Rasul-Rasul bersifat dengan sifat manusia biasa yang tak menjatuhkan martabat kerasulan dia, tak menggagalkan misi dan visi dia sebagai Rasul. Ujung tu ayat saya. Misi dan visi tu dalam kitab tak ada dah sebut itu. Tapi itulah maksud intipati perkataan tak menjatuhkan martabat itu. Bagaimana? Pasti tidak akan menggagalkan misi dan visi Rasul untuk sidik amanah tabligh fatahanah. Jadi wajib ajar kita makrifah. Jadi makrifah mesti apa dia? Jazmu mutabiq lil haq an dalil. Kalau tak jazam, lawan bagi jazam zon, syak, waham. Ba'akidah zon, syak, waham kawan ta'ala Rasul kufur. Lepas tu mesti jazmu mutabiq lil haq, mesti tepat dengan sebenar. Istilah haq ni yang mutabiq, dia istilah synchronize, moden sikit lah bahasa tu. Dia mesti betul. Dia istilah mutabiq lil haq, maksudnya muwafiqatun bima anzalallahu ala rasulih. Itu pun kata kita belajar kaedah akidah ni, istilah ulama siap dah putus apa dia. Mutabiq lil haq ni mesti mutabiqun ataupun muwafakat di atas akidah ahli sunnah wal jamaah. Siap. Itu maksud hak. Hak yang telah dirumus dengan apa yang ada kat kita sekarang mesti muwafakat di atas akidah ahli sunnah wal jamaah. Tak boleh pakai Wahabi, tak boleh pakai Syiah, tak boleh pakai liberal, Jabariyah, Mu'tazilah, Murji'ah, Khawarij, macam-macam nama, tambahlah ni macam-macam nama pahaman. Na'udzubillah. Jadi mesti yang muwafaqat di atas akidah ahli sunnah wal jamaah. Apa dia akidah ahli sunnah wal jamaah tu? Kita nak pegang ni, kita ahli sunnah wal jamaah. Jumpa nanti satu-satu ni. Dalam bab ketuhanan, dalam bab Rasul, khasnya atas bicara bab Allah Ta'ala dalam bab Rasul, ada istilahnya akidah yang telah disepakati dengan akal dan nakal. Siapa-siapa yang bangkang nanti boleh menyebabkan terkeluar daripada Islam sama sekali. Siapa? Membangkang daripada nas Al-Quran dan hadis dan dalil akli, bahkan telah berlaku ijma' semua sekali di atas ketepatan maklumat ni. Jadi asal nak sebut mestilah jazmu mutabiq lil haq an dalil, beserta dalil. Beserta dalil. Jadi kalau tak mutabiq lil haq, misalnya dia jazam tapi tak mutabiq lil haq, dia kata saya yakin tanpa ada ragu-ragu, full stop, Allah atas arasy, yakin macam tu, macam mana? Tak mutabiq lil haq, Allah bukan atas arasy, silap besar akidah. Kalau dia yakin macam tu macam mana? Bayang tak? Dia serupa macam syak, zon, waham. Yang ni yakin di atas benda batil. Satu mesti yakin di atas yang mutabiq lil haq, akidah ahli sunnah wal jamaah, bukan Allah Ta'ala. Tak betul. Dia kata kami ada nas dalil untuk menunjukkan kata Allah atas arasy, palsu nas itu. Masuk palsu tu, cara pendalilan dia tak faham, dia tak betul. Kalau dia tak ayat Quran tu bukan mendalilkan atas arasy Allah Ta'ala. Jumpa nanti tempat kita akan belajar waktu khas kan. Nak sebut tu panjang. Saya dah senarai lah ni, ada apa 20-0.
Apa dia? Kelahi dengan Wahabi, kalau kau nak pegang juga Allah Ta'ala, saya bagi 20-0. Selalu saya sebut 4-0, 10-0 kan. Ni 20-0. Memang tak betul. Merepek gila Wahabi punya. Mula bahasa saya dah kan. Salah gila. Merepek gila babi. Saya punya bahasa ni bukan merepek gila babi. Merepek babi gila. Apa benda? Allah Ta'ala. Akidah apa ni? Kalau anda kata Allah Ta'ala atas arah Rasulullah waktu sangat paling, orang kata apa? Paling perlu kan untuk ingat ke Allah Ta'ala ni, dia akan kata Ar-Rahman ala arsyistawa. Kalau itulah akidah kita. Dan kaedah kita, Rasulullah waktu sangat dia paling susah, dia kata innallaha ma'ana. Waktu yang sangat getir susah, innallaha ma'as sabirin. Innallaha ma'iya rabbi. Inna ma'iya rabbi. Itu Nabi Isa punya perkataan di dalam Quran. Jadi Nabi Rasul ni mengajar kaedah prinsip inna ma'iya rabbi, innallaha ma'ana. Itu pun makna tu bukan berarti orang Ta'ala duduk sebelah kita, bukan. Yang tu yang akidah kita atas nak menafikan pahaman yang salah ni. Bukan atas arah, bukan pula istilahnya meliputi sekalian alam dengan mana tak ada ruang yang Allah Ta'ala tak ada di situ. Bukan. Makna meliputi dengan makna mengisi ruang, subhanallah. Kalau disebut apa-apa makna sekalipun, Allah bersama kita, dia faham Allah dalam dia, Allah duduk sebelah dia. Salah faham macam tu. Pasal dia ayat mutasyabihat semua tu. Nanti yang saya kata kena 20-0 tu. Jumpa tempat dia nanti saya sebut. Kalau rajin nanti saya kutip sampai 40-0. Saya sedarai satu-satu 40. Apa dia? Kadang kena buat style tu juga. Baru orang nak terbeliak sikit biji mata kan. Itu jawablah satu-satu. Ada orang cuba jawab tapi merapu. Dekat 2 jam dia jawab. Yang 10-0 tu. Dekat 2 jam dia jawab. Bukan dia jawab pun, merapu. Tak apa benda lah. Awal-awal dia asyarah pun benda tak betul lah. Kita faham roh macam lain, dia faham roh macam lain. Kita faham roh mendalilkan mustahilnya bertempat. Tak bolehnya kita faham roh tu macam mana, tempat dia, rupa dia, rada di mana, buat daripada apa. Dengan itulah memustahilkan kita memahamkan tempat Allah Ta'ala, rupa Allah Ta'ala, Allah daripada apa, subhanallah. Makhluk pun kita tak boleh kenal, apatah lagi nak kenal Allah Ta'ala macam mana? Dia terbalik. Roh kita tak boleh kenal, Allah kita kenal. Allah yang kata Allah duduk atas arah kata. Astagfirullah. Pelik-pelik tu. Saja nak sebut sana pasal nak faham tak mutabik lil haq. Dia faham full stop, apa lagi full stop? Allah ada muka, Allah ada tangan, Allah ada kaki, Allah ada tangan kanan. Full stop. Apa benda ni? Ni bukan kaedah kita. Menyalahi makna ahadiyah, wahidiyah pada Allah Ta'ala. Menyalahi makna ghani. Innallaha ghaniyun 'anil 'alamin. Dia hajat, tak hajat sama sekali pada makhluk. Mana mungkin istilahnya dia mustaqir 'alal ard, subhanallah. Subhanallah. Ada bicara dia tu yang ada disiplin ilmu dia. Dan mesti mutabik dengan ahli sunnah wal jamaah. Untuk ahli sunnah wal jamaah ayat-ayat Quran yang macam tu macam mana? Dia mesti ada makna, tapi makna dia bukan makna berada, bukan makna bertempat, bukan makna berjuzuk, beranggota. Subhanallah. Pasal makna macam tu mustahil sama sekali pada Allah Ta'ala. Ayat Quran memang sabit macam mana lafaz yang lalu, dia mesti ada makna dia. Apa makna dia? Serahkan makna dia pada Allah Ta'ala. Itulah akidah salaf. Tafwid makna pada Allah Ta'ala. Prinsip ulama salaf yang mereka duk dakwa salaf tu bukan isbatkan makhluk, apa dia, isbatkan bertempat, isbatkan muka, isbatkan tangan, isbatkan kanan, isbatkan apa seumpama tu lah. Subhanallah. Lepas tu yang layak dengan Allah Ta'ala. Bukan macam tu kaedah ulama salaf. Kaedah ulama salaf ni semua tu ayat Quran kami beriman dengan dia. Apa makna dia? Dia mesti ada makna. Takkan Quran datang tak ada makna. Untuk apa makna dia? Takkan dengan makna zahir macam tu. Apa makna dia? Mesti ada makna. Apa makna dia? Mesti ada makna. Apa makna dia? Wallahu alam. Itu salaf. Itu salaf. Itu bawa salaf.
Saya sebut sekali lalu. Itu baru mutabiq lil haq. Itu baru mutabiq lil haq. Kalau duk faham ada mata, ada tangan kanan, tangan kiri, oh subhanallah. Tu nanti ada bicara dia tempat tu. Kalau ada masalah awal tanya. Asal nak sebut mesti arif dengan Allah Taala ni. Makrifah tu mesti jazmu mutabiq lil haq. Jadi apa-apa tak mutabiq lil haq, bab ketuhanan, bab kerasulan, habis jahannam akidah. Kalau bab ketuhanan, rosak bab ketuhanan, la ilaha illallah. Kalau yang tu betul sekalipun, tengok bab kerasulan pula. Betul tak betul akidah engkau dengan Rasul. Rasul orang kita kena muliakan, wajib i'tiqad maksum. Habis kantoi awal-awal lagi, Nabi Adam buat dosa, habis kantoi awal lagi. Belajar elok-elok bab akidah, mesti belajar sampai habis. Belajar dekat jalan. Punca dia orang kata boleh Nabi Adam buat dosa siapa? Belajar tafsir je. Itu bukan belajar tafsir pun. Belajar hanya tengok satu ayat Quran, hurai daripada satu ayat Quran tu, hurai ambil hukum. Tu punca jadi tu. Belajarlah tafsir surah Baqarah. Untuk cerita Nabi Adam, makan buah khuldi, pokok khuldi. Lepas tu, Nabi Adam berdosa, dia kata Rabbana zalamna anfusana. Hanya semata-mata tengok ayat Quran tu. Tanpa tengok ayat Quran lain, inna ibadi laisa laka alaihim sultan. Tak tengok tafsir Quran bil Quran, macam mana nak buat? Macam mana nak selesai ayat Quran tu? Tu satu hal ngaji tafsir. Kita ngaji akidah ulama Syiah lah. Mesti dia mereka ni Nabi Rasul ni amin. Mesti aminullah. Istilah amin macam mana? Tu istilahnya maksum, amanah. Amanah dengan makna ismah, dengan mana takkan sama sekali mereka buat apa-apa nama dosa, yang kata dosa yang haram atau nama makruh, khilaf aula. Benda harus pun kalau atas ambil nama syubhat dan tasyahi ataupun mensembah dengan muka, menyentuh ke bahasa istilah terjemah Arab dia, istilahnya apa? Menjerumuskan diri untuk bersedap-sedap, berlazat, semata-mata ambil nikmat dunia. Takkan ada pada Nabi Rasul macam tu. Mustahil. Zahir, batin, bersih Nabi Rasul daripada apa tu. Apatah lagi nak nama dosa. Apatah lagi dosa besar sampai keluar pada syurga. Keluar pada syurga yang Nabi Adam bukan disebabkan dosa. Pasti dapat cerita betul lah tu. Panjang cerita tu, cuma saya nak sebut mesti mutabiq lil haq. Mesti mutabiq lil haq. Kalau disebut ayat Quran pun, kita dah belajar apa yang mutabiq lil haq. Yakin kita jangan ubah dah tu. Mula tu ada dalil, hujah akli, hujah nakli dia. Cuma kalau tak pernah belajar, memang tak kerti apa lah. Ataupun pernah belajar tapi belajar belah batil. Salah lah tu. Tu yang kena pergi ngaji belah haq. Dapat ngaji, mula tu ngaji tak boleh ngaji sekat tiang. Ngaji sekat tiang macam masak nasi, sepatutnya 10 minit, 5 minit tutup api. Itu. Boleh faham? Nak simpan tak boleh, pasal dah rendam air, dah separuh masak. Nak makan tak boleh, sakit perut. Pasal apa? Nasi masih mentah. Itu. Ngaji kena habis. Untuk nak habis tu macam mana? Tu yang kena ngaji tauhid. Ngaji tafsir boleh habis 30 juzuk. Ngaji hadis boleh habis kutubus sitah, boleh. Kutubus tis'ah boleh khatam. Hadis 40 belum tentu khatam. Untuk ngaji tauhid macam mana? Siap, walaupun sebesar ni, semua isi Quran hadis lah ni. Satu atau istilahnya wajib mukallaf, mesti arif, mesti makrifah. Makrifah dengan makna al-jazmu mutabiq lil haq an dalil. Okey. Kalau ada dalil baru panggil makrifah. Kalau akidah betul, pegang betul bab ketuhanan, kerasulan. Macam mana ulama dah buat rumusan untuk kita, pegang betul-betul. 50 aqaidul iman tu jelas. Tapi tak ada dalil. Tak dipanggil arif. Tak ada dalil, masih sah iman. Tapi nama dia iman taklid. Apa punca nama taklid? Pasal dia al-jazmu mutabiq lil haq, tapi bi ghairi dalil. Jadi ada 3 ciri tu bila panggil taklid. Taklid ni dalam bab akidah, dia al-jazmu mutabiq lil haq bi ghairi dalil. Sah iman. Tu ada nanti disebut khilaf tu. Jumhur sebut sah iman tapi asi, berdosa pasal tak pergi belajar dalil.
Nama dia iman taklid. Pasal apa taklid? Tak ada dalil. Tapi akidah dia sah. Kerana jazmu mutabiq lil haq an dalil. Syarat pun jazam. Kalau ada dalil, yakin ada, pasal ada dalil, tapi dengan dalil tu dia tak mutabiq lil haq, ini kufur. Boleh? Faham? Contoh sebut tadi Nabi Adam berdosa. Allah yang kata Nabi Adam berdosa. Dia bukan kata Nabi Adam berdosa. Nabi Muhammad pun sesat. Allah yang kata Nabi Muhammad sesat. Wa wajadaka dhallan fahda. Ada dalil. Yakin. Tapi tak mutabiq lil haq. Bukan macam tu maksud dia. Dia tak selesaikan semua ayat Quran berkaitan dengan nak memahamkan wa wajadaka dhallan fahda. Dia tak gunakan semua ayat Quran dan hadis Nabi. Macam mana ulama buat kesimpulan mengikut akidah ahli sunnah wal jamaah. Macam mana nak faham wa asa adamu rabbahu faghawa. Dia tak menggunakan semua dalil Quran dan hadis dan ijma' ulama yang telah disipu oleh ulama. Macam mana nak faham Ar-Rahman ala arsy istawa. Walaupun dia kata ada dalil, dia tak faham macam mana nak faham. Bila ditanya kepada Rasulullah aina Allah, Rasulullah hamba tu jawab fis sama. Rasulullah kata fahiya mu'minah ati'ha, merdeka akan dia. Dia tak belajar selesaikan semua hadis yang berkaitan masalah tu. Masalah tu. Jadi hanya ambil sebahagian daripada Al-Quran hadis atau kononnya berdalil. Berdalil lah. Tapi hanya sebahagian dalil, tak menyelesaikan semua ayat Quran untuk sempurnakan dalil-dalil tu. Dalil dia istilahnya tak sempurna pasal hanya ambil sebahagian ayat Quran, sebahagian hadis untuk menegakkan benang basah. Dia tak akidahnya. Batil tu tak menepati langsung dia tak akidah ahli sunnah wal jamaah. Jadi walaupun ada dalil, tapi ba'dul dalil, ba'dul adillah saja. Yakin memang yakin, tapi tak mutabik dengan ahli sunnah wal jamaah. Macam mana? Kufur. Itu kita sebut yang dalam Islam. Kalau yang keluar dari Islam, duk itikad Allah ni Tuhan bapa, Tuhan mak, Tuhan anak, masalah lagi Itu masalah yang keluar dari Islamnya, yang terang-terang pahaman Kristian, Tuhan satu di langit, Tuhan satu di bumi. Yang ni Tuhan duduk atas arah, Tuhan di langit ni macam mana? Tuhan duduk di atas macam mana? Sama je, keluar ahli sunnah wal jamaah tu. Walaupun disebut ada dalil, walaupun dibuat hujah macam-macam, kita angkat tangan tu doa dalil Allah Ta'ala duduk di atas. Isra Mi'raj Rasulullah naik ke langit, itu dalil Allah Ta'ala duduk di atas pasal Rasulullah masa tu duduk di langit. Dalil apa lagi? Kata dia barrafa'ahullahu ilaih, Allah Ta'ala angkat Nabi Isa kepadanya, ilaihi. Jadi Nabi Isa diangkat, jadi angkat tentulah naik di atas, Allah Ta'ala di atas. Ada dalil lah, ada dalil. Kita tak faham kalau sifat 20 kita pegang, mustahil Allah Ta'ala ada atas arah, mustahil Allah Ta'ala mustahil bertempat, la yahullu fil makan wala yamurru alaihi zaman. Kita dah belajar lah subhanallah berjuzuk anggota ni, dia main dalam Al-Quran, silap kita macam ni. Melengung kalau yakin, tak ambil dia walaupun kita tak ada dalil, sah iman. Masa iman kita betul walaupun tak ada dalil. Dia pun ada dalil tapi tak menepati ahli sunnah wal jamaah. Bukan dalil pun saya sebut ni, nampak rupa dalil, dia tak selesaikan semua dalil. Dalil tak panggil dalil, melainkan mesti selesaikan semua bab Al-Quran dan hadis. Nasih, mansukh, am, mutlaq, muqayyad, mujmal, mufassal. Bab ni yang saya sebut 10-0. Nanti insya-Allah panjang umur saya sebut 20 atau 40-0 ni. Haji ni saya sebut. Apa saya nak sebut ni? Yang tu, bab tu lah yang kalau ada orang jawab dekat 2 jam dia jawab tu. Ada orang belah petani yang jawab kan. Dia bukan jawab pun. Pasal dia tak faham apa benda mahal nizak ni, tempat kelahi dia tak mana. Dia tak faham apa yang kita duk soal 10-0 tu. Innallaha ma'ana ar-Rahman ala arsy istawa. Kalau dia kata yang ni ayat Quran, yang ni pun ayat Quran, nak campak mana ayat Quran ni? Dia tak boleh selesai kan. Itu patutnya dia jawab. 2 jam jawab, merapu lah. Sikit sana. Saya nak cerita apa? Nak cerita pasal nak syarah kita bab akidah, kita ngaji pun ngaji tauhid ni, kita bukan ngaji arut. Arut tu menyambil, macam mana sebut lepas. Jadi atas kita nak faham ni, wajib mesti nama makrifah. Asal saya nak sebut, jazmu mutabik lil haq an dalil. Kalau ada dalil tapi yakin pun ada tapi tak mutabik lil haq, out.
keluar ahli sunnah wal jamaah, kufur. Na'udzubillah. Ataupun macam ni, dia mutabik lil haq, tapi dalil ada dalil, kan? Dalil ada yang Quran apa, tapi dia tak dapat duduk kedudukan yakin. Apa? Betul ke orang Ta'ala tak bertempat? Memanglah orang Ta'ala maujudun bila makan, mestilah dia tak berhajat pada tempat. Tapi takkan dia tak duduk, tak boleh duduk atas arasy kot. Takkan tak boleh duduk atas arasy kot. Dia syak macam tu. Jadi syak macam tu ada dia. Dia tak yakin nak tanzihkan Allah Ta'ala daripada perkara yang tak sepatutnya pada dia. Takkan Allah Ta'ala, mustahil ke Allah Ta'ala ada tangan? Kalau dia ada tangan pun, tangan dia tak serupa dengan kita, apa salahnya? Dia punya kepala otak dia macam tu. Dia datang syak macam tu. Ataupun dia faham, kalau tangan dia pun, tangan dia tak serupa dengan tangan kita, apa masalahnya? Kalau dia ada muka, muka dia tak serupa dengan kita, apa masalahnya? Yang tak boleh ni serupa muka dia dengan muka kita. Kalau muka dia, muka kita, apa salahnya? Allah Ta'ala dah dia buat arasy, dia nak duduk atas arasy, apa salahnya? Nampak? Dia punya akidah tu celaru. Bercelaru. Jadi dia tak dapat jazam untuk tanzihkan Allah Ta'ala daripada perkara tak sepatutnya. Kufur akidah. Saya sebut tu atas prinsip ulama ajar, jazmu mutabik lil haq. Satu, mesti kita kalau tak pandai ambil perkataan ulama yang dia buat rumusan tu, wajib pegang walaupun kita tak pandai dalil. Dan orang yang sebut dalil pun dia bukan pandai apa sebenarnya, dia boleh terjemah je. Kalau dia pandai Arab pun, dengan apa dia duk faham salah dengan rumusan ulama kita dah sebut dalam kitab-kitab akidah ni, tu menunjukkan sebenarnya dia bukan faham dalil, dan dia tak faham cara istidlal dan dilalah yang ada dalam Quran. Kadang istilah macam ni pun dia tak faham, dilalah pun dia tak faham apa dalalah yang dulu dilalah. Macam mana nak faham dilalah dalam Quran? Kalau dia kata misalnya Ar-Rahman ala arsy istawa, mana yang menunjukkan atas Allah Ta'ala tu mana? Dia sebut Ar-Rahman alal arsy istawa. Istawa bukan atas. Istawa bukan atas. Istawa bukan duduk. Istawa bukan berada. Sebut istiwa, tapi istiwa makna apa? Bukan makna berada. Khalaq allazi khalaqa fasawwa. Jadi istiwa daripada sawa. Kalau tak faham istiwa dengan sawa tu, ni daripada mushtaq yang sama, tempat ambil istiqaq dia yang sama. Kalau tak faham tu, belah. Kalau tak kerti Arab sebenarnya, kalau tak faham istidlal. Fasawwahunna sab'a samawatin. Apa makna sawwahunna? Sawwa yusawi taswiyah. Jadi cuma atas wazan tu, sawwa yusawi taswiyah. Istiwa daripada istawa yastawi istiwaan, asalnya sawiyah, sawa. Apa saya nak sebut? Jadi apa makna istawa? Kenapa gedik-gedik pergi ambil dengan mana atas? Kenapa gedik-gedik pergi ambil istawa dengan mana jalasa, dengan mana duduk? Ataupun terjemah yang duk pakai bersemayam? Apa yang mencenderungkan kepada makna tu? Adakah itu makna, itu saja makna yang boleh dipakai, dan layakkah makna tu dipakai untuk nisbahkan pada Allah Ta'ala? Tentu pun tak boleh bahas lah. Tengok yang tu pun dia kata ya. Yang tu pun dah menunjukkan ada masalah dalam pahaman dalam bab ketuhanan. Itu sikit sebut bab ketuhanan. Bab Rasul, dia kata Nabi Adam pun berdosa. Pasal fawaswasalahuma syaitan. Dia kata syaitan telah mewaswaskan Nabi Adam dan Siti Hawa. Dia kata das ayat Quran. Ayat ni sekian ni, surah ni. Fawaswasalahuma. Itu kerja syaitan, waswasalahuma. Nabi Adam boleh ke kena waswas? Nabi Adam ni apa? PM, PH, PN. Pi bahasa itu. Nabi Rasul Nabi lagi Rasul. Nabi pun tak kena waswas syaitan. Inna ibadi laisa laka alaihim sultan. Ayat Quran. Macam mana nak selesaikan ayat Quran ni? Macam mana nak selesaikan? Itu kata dia tak selesaikan. Jadi waswasalahuma syaitan tu menunjukkan kerja syaitan. Memang tengok angle syaitan kerja dia waswasalahuma. Tapi Nabi Adam mustahil, istilahnya telan waswas syaitan. Waswas syaitan waswas mana? Dia kata hal adulluka ala syajaratil khuldi wa mulkin la yabla. Dia nak pesongkan akhirat Nabi Adam. Kenapa Nabi Adam makan buah khuldi tu? Nabi Adam dia tahu kenapa dia makan. Dia makan bukan dia tak nak derhaka dia. Dia makan atas misi dia. Saya sebut sekali lalu gitu. Tu ada pelajaran dia. Ada sebelum ni pun saya duk ngajar, video saya duk sebut macam-macam dah. Cuma asal nak sebut, kata
Mesti selesai kan cerita tu daripada ulama-ulama mutabar mengikut qawaid ulama ahli sunnah wal jamaah. Kalau tengok hanya sebagai yang Quran, nanti Nabi Adam pun sesat, Nabi Adam pun berdosa, Nabi Muhammad pun lagi teruk. Pasal apa? Sesat terus. Wa wajadaka dhallan fahda. Dia tak tengok ayat-ayat Quran lain yang menafikan makna dhal tu, dhalla apa makna dhalla pada situ dalam Quran tu. Dhalla lughawi macam mana, lughawi istilahi macam mana, pada Nabi Rasul apa makna dhalla situ, dengan makna tahayyara ke apa. Banyak bincang situ. Dia hanya ni ambil terjemah. Adakah tidak kami dapati kamu dalam keadaan sesat kemudian dapat petunjuk. Dia ambil sesat tu Nabi Muhammad sesat. Sebelum dapat wahyu Nabi Muhammad dalam keadaan sesat. Bukan saya kata, Allah yang kata. Nampak? Nak pertahan diri. Kalau berani, apa pula kata Allah Ta'ala kata? Memang saya kata Nabi Muhammad sesat. Saya yang faham dalam Al-Quran sesat. Yang ni dia nak nampakkan diri dia bersih. Dia kata Allah Ta'ala yang kata Nabi Muhammad sesat. Ya betul, tanpa sakit apa tu. Ini kurang ajak dalam biadab yang golongan-golongan macam ni. Bukan biadab lah. Ish, sepak lah bagi pelangkit lah. Betul apa? Gila punya salah akidah tu. Ajar pada orang. Orang telan pula tu. Terbaik Ustaz ubah saya ni faham ni Muhammad pun sesat juga. Gila akidah. Sesat barat habis. Nak cerita apa tu? Ada dalil ayat Quran tapi tak selesai. Menyalahi akidah ahli sunnah wal jamaah. Baik. Jadi atas kita bicara ni wajib makrifah. Terbaiknya belajar akidah macam mana ulama kita ajar dengan rumusan ni. Aqaidul iman semua selesai, ba Allah, ba Rasul. Lepas tu andalil. Kena belajar dalil akli macam mana, dalil nakli macam mana. Macam mana nak selesai semua isu-isu mutasyabihat, baik mutasyabihat dalam bab ketuhanan, dalam bab kerasulan ataupun dalam mutasyabihat dalam bab-bab lain. Kan? Kalau dia kata Allah Ta'ala yang kata Allah istawa 'alal arsh. Dia kata bukan saya kata, Allah Ta'ala yang kata. Kalau Allah Ta'ala kata dia yang lupa, macam mana? Dia yang kata dia lupa. Nasullah fanasiyahum. Macam mana? Allah Ta'ala pun, dia yang kata dia bunuh. Qatalahumullah. Allah Ta'ala membunuh akan mereka. Macam. Kau nak faham macam mana ayat Quran tu? Nak mampu? Nak sebut macam mana ni? Jadi ada orang saya pernah kelahi babak yang tu. Dulu saya rajin jawab-jawab dalam Facebook ni. Tak ke mana pun masuk parit dia. Bukan saya sebab dia masuk parit. Bukan masuk parit, masuk gaung habis. Dia bukan faham kita soal apa. Kita soal dia tak jawab pun. Bukan dia reti bahasa Arab. Maaflah saya tak pandai bahasa Arab. Tapi saya tengok tafsir yang muktabar. Apa tafsir? Kau tengok. Tengok tafsir terjemah Melayu. Tu saya kata kalau dia kencing terjemah pun kau kan reti, kau kena kencing. Dia diam dia belah dia kona kat lain, kona kat lain. Pasal memang bodoh. Satu kalau setuju mai jumpakan saya nak cerita satu-satu. Tak berani dah jumpa. Kalau jumpa pun berani buat majlis itu lah. Saya bawa mukadimah, dia mukadimah, saya mukadimah, tu suruh saya gulung. Panggil macam tu je. Hamba tak faham sudah. Hanya lain. Buat majlis itu apa gila Kalau nak bahas pun, buat debat macam mana? Nak buat debat benda isu yang telah diselesaikan oleh ulama. Akidah dia memang istilahnya sesat barat macam tu lah. Sesat barat, sesat gila ni. Nak bahas lagi macam benda riba haram ah. Buat satu debat, adakah riba ni halal ataupun haram? Saya ambil tentang riba haram, dia nak kata riba tu halal. Debat. Itu saya tak nak terima debat. Apa macam? Kalau berdebat, kalau dia menang pun tak menang. Bodoh sebenarnya. Bukan menang. Walaupun debat tu saya tak kata apa, saya diam aja. Saya tak jawab apa-apa, saya tak boleh jawab pun. Dia bagi hujah macam dia. Saya diam aja pun. Walaupun dia menang, kalah. Gila. Nak kata dia riba haram, nak murtad. Nak kata dia riba haram, riba halal. Walaupun saya diam, walaupun dia bagi saya 100-0, murtad. Hang kata riba haram, riba halal. Mana boleh bincang tajuk tu? Ni pun nak bincang Allah adakah dua atas arah ataupun bukan. Gila, murtad. Nak simbang buat tu. Nak cerita mana ni? Nak cerita bab akidah tu. Pasal orang tak arif dalam bab tu, itu yang merepek-merepek faham. Jadi asal nak sebut, setiap mukallaf wajib makrifah ke Allah Ta'ala. Wajib, mustahil, harus jumpa satu-satu ni insya-Allah. Bab Rasul pun wajib, mustahil, harus. Bahkan pasal kita belajar ni dah atas wajib ke Allah Ta'ala, wajib ke Rasul. Satu lagi istilah disebut oleh ulama ahli sunnah wal jamaah kita wajib belajar bab akidah ni 3 bab. Apa dia?
bab uluhiyat, bab nubuat, bab sam'iyat. 3 bab. Wahabi dia belajar satu bab je. Uluhiyat je. Tauhid asma', tauhid uluhiyah, rububiyah, asma' wa sifat. Dia tak ada belajar khas tauhid rububat. Satu fahaman Rasul dia out, kelongkang, keparit. Tak ada. Dia tak ada belajar khas bab nama sam'iyat. Tak ada. Saya tak pernah dengar geng-geng Pak Wahab ni ngajar bab tu. Duk dengar dia uluhiyat, rububiyat, asma' wa sifat, itu je lah. Kalau ada pun ada satu kitab yang tulis atas nama Ahli Sunnah wal Jamaah, tapi Muhammad Saleh Utsaimin, salah satu daripada pada mereka iktiraf tu ulama dia kan. Oh lah, tu sesat barat. Sebut dalam tu. Bab Rasul laut, bab Nabi Adam pun dia kata Nabi Adam bukan dalam sedarai 25 Nabi Rasul. Apa yang awal-awal lah, tak masalah lah. Nabi Adam ni memang dia Abul Bashar, tapi laisa minar rusul. Pasal dia bukan rasul. Pelik kan? Kita belajar itulah Nabi Rasul 25. Ijma' ulama sepakat 25 rasul yang tak boleh dinafikan. Yang ni sabit dengan Quran dan hadis, mengatakan Nabi lagi rasulnya mereka ni Adam, Idris, Nuh, Hud, Saleh. 25 tu. Dia awal-awal dah nafi Nabi Adam. Bayang tak? Dia kata dia ahli sunnah wal jamaah tu. Mana dia belajar bab Rasul? Bab tu mungkin mereka tak berani dedahkan kat Malaysia ni. Bab akidah tu siapa? Dedah kat Malaysia, nampak kan terpelahung dia punya akidah. Dalam duk benda yang salah pun dah terpelahung akidah tu pun. Jaga. Ada orang boleh terima lagi akidah dia orang ni. Lepas tu bab akidah ni, Allah, na'udzubillah. Zaman kita lah ni masalah sangat lah. Na'udzubillah. Belajarlah elok-elok. Kita ni baru nak masuk kitab, baru nak masuk. Jadi kalau saya nak perincikan satu-satu tu panjang lah. Panjang umur jumpa. Memang kitab ni dia akan jumpa satu-satu ni. Satu kan. InsyaAllah. Yang tu nak sebut prinsip di atas al-jazmu, mutabiq lil haq, andalil. 3. Baik, pasal apa kena makrifah? Jadi bila tak makrifah, kata dia al-jazmu al-mutabiq lil haq, tapi bi ghairi dalil. Dia faham 50 akidah tu. Allah wujud kita, kau hafal daripada kecil, faham dah pun. Tak ada langsung pahaman-pahaman yang salah ni. Tapi apa dalil Allah Ta'ala ada? Tak pernah belajar pun. Duk hafal Allah Ta'ala ada. Memang dia tak pernah nafi. Ada Allah Ta'ala. Tambah pula kalau tanya detail, macam mana nak bawa hidup ni, nak sentiasa hidup ni, nak meyakini Allah ni memang ada dan Allah yang hakiki ada, wajib ada, kita harus ada. Macam mana nak sampai tahap iman sungguh, tasdik kita yakin sungguh, hidup hati ni sentiasa jadi zakirin Allah katsira, mengingat Allah Ta'ala, ingat banyak-banyak bahawasanya memang Allah ni huwal hayyul qayyum, dialah hidup, dialah ilah, la ilaha illallah, la mawjuda illallah, tak ada yang hakiki wujud melainkan Allah Ta'ala. Semua makhluk ni asal tak ada Allah yang wujudkan dia. Macam mana nak faham tu? Tu kena ngaji suku, itu dia kena tarbiyah, riadah, kena tazkiyah, untuk lalu proses latihan macam mana untuk istilahnya arif ke dalam bab Tuhan. Hidup dalam keadaan sentiasa arif ke Allah Ta'ala, mustahil lupa Allah Ta'ala. Tahap dia sampai macam tu, kena mengaji. Itu satu hal. Yang tu yang kena ngaji ilmu suku, ilmu riadah macam ni, atau istilahnya ilmu tasawuf. Ilmu macam mana nak tazkiyah, tarbiyah hati, nafsu, supaya betul-betul taba'an lima ji'tu bih, kata Nabi SAW. La yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu taba'an lima ji'tu bih. Belum iman lagi seorang pada kamu, kata Rasulullah, sehingga hawa dia, keinginan dia, kecenderungan dia, minat dia adalah mengikut lima ji'tu bih, dengan apa yang aku datang, yang aku bawa dengan dia. Aku bawa ni bawa apa? Kalau dia tak boleh cenderung minat kepada apa yang aku bawa ni, belum iman lagi. Umum hadis tu macam tu. Jadi macam mana nak hawa kita ni ikut pada apa yang Nabi ajar betul-betul tepat atas rumusan yang ada, telah ikut betul-betul di atas SOP ulama ahli sunnah wal jamaah. Pakai jubah pun dia pakai, pakai serban pun dia pakai. Tapi kata kami itibak sunnah. Boleh, tak boleh. Saya sebut tu saya kadang ni. Baik, jadi mesti jazmu mutabiq lil haq an dalil. Tak ada dalil sah iman. Tapi taklid. Tak dia sebut. Ni kita punya pelajaran hari ni.
Kerana tiap-tiap orang yang bertaklid pada ilmu tauhid. Kenapa kena arif? Ayyarifa ma wajaba. Jadi bila sebut ya'rifa ma wajaba lillah wal jaiza wal mumtani'a wa mislaza li rusuli fastami'a tu, yang aqaidul iman yang 50 tu, siapa? Jadi kalau siapa taklid kena faham lah. Taklid ni al-jazmu mutabiq lil haq, apa tu? Bi ghairi dalil, tak ada dalil. Orang-orang taklid, istilah taklid tak ada dalil, akidah dia betul. Mustahil orang Ta'ala bertempat, mustahil berjuzuk anggota, mustahil ada anak, mustahil ada isteri, mustahil bertangan, mustahil. Tu kita dah ajar dah. Prinsip satu-satu macam mana nak tanzih orang Ta'ala daripada perkara yang tak selayaknya. Baik, kalau dia tak boleh berdalil, tak boleh nak faham, tambah pula ada orang main ogah dia datang dengan dalil ayat Quran, dia melopong tak erti nak jawab, tapi dia tak berganjak akidah dia. Takkan orang Ta'ala bermuka bertangan, subhanallah. Ayat Quran ni kau sebut, takkan kau tak beriman pun? Aku beriman dengan Quran, tapi bukan macam-macam kau faham. Aku faham, tapi aku tak tahu nak cerita macam mana. Bagilah orang yang faham untuk cerita bab tu, tapi aku takkan ubah akidah aku nak ikut akidah kau. Dia tak kerti nak jawab, tak ada dalil. Akidah jazam, hak tu kena jadi sekurang-kurang duk taklid tu, sekurang-kurang kena taklid tu. Apa masalah kita sekarang apa? Golongan yang macam ni yang bawa pahaman sesat barat ni, buat apa? Dia sebar dalam masyarakat, dia kata akidah dia betul, akidah kita tak betul. Dia pula jadi ahli sunnah wal jamaah, kita pula ahli bid'ah pula. Kita pula jadi ahli falsafah Yunani, falsafah Greek, apa benda lah. Dia kata main guna akal, tak pakai nas, tak pakai Quran. Antara tuhmah yang disebut tu falsafah lah. Masa bila orang Yunani ada iman? Banyak cerita tu kalau kelahi tu. Jadi orang taklid ni pada ilmu tauhid, imannya tiada sunyi daripada syak dan ragu. Tu bahaya dia. Tak mana ragu ni? Bila ada masalahnya ni, mai dia bawa Quran, kau beriman dengan Quran. Dulu belajar sifat 20. Sekarang tengok dah, lain dah. Sifat 20 ni falsafah Yunani. Dalam Islam, Nabi Muhammad tak pernah ajar para sahabat sifat 20. Allah duduk atas arah. Allah yang kata Allah tak arah. Takkan saya nak kata macam tu pun tak boleh. Lain dia bunyi ni. Kenapa saya buat itu? Ada bau semacam ni. Rasa-rasa macam kenal je ayat tu. Dulu tak ada. Allah wujud, qidam, baqa', mukhalafatuhu lil hawadisi. Ni normal lah. Sekarang dah bunyi lain lah. Lain aja. Allah setiap malam dia turun 1/3 malam ke langit dunia ni untuk beri keampunan. Macam tu. Yakin Allah yang kata begitu. Ni hadis sahih mutawatir, diriwayat oleh Bukhari Muslim. Sudah ni nombor ni. Wow, hebat dah. Untuk tanya dia, bila Allah Ta'ala turun ke langit, Allah Ta'ala naik balik tak? Sudah semestinya bila dia turun, mesti dia naik balik. Mana nas kata Allah Ta'ala naik balik? Jadi nak pakai nas semua Mana nas Allah Ta'ala naik balik? Mana ada? Saya tak pernah jumpa semasa duduk ngaji. Mana ada? Yang Zilur Rabbuna ada, naik balik tak ada. Betul? Engkau dah kata Allah tak arah, betul dia turun. Dah turun tak naik balik, duduk kat mana sekarang? Tu kaedah-kaedah lagi tu. Kaedah yang kata apa? Kita takkan beranjak dengan akidah kita pasal kita ada kefahaman yang betul. Tambah pula kita memang ada nas, kaedah berdalil, kaedah berhujah. Memang ulama-ulama kita tu kita ajar semua satu-satu tu atas kita lah. Belajar sempurna tak sempurna. Allah. Jadi asal nak sebut orang tak berdalil ni, tak faham dengan mantap, iman dia tak suci daripada keraguan. Kalau memang ragu, bahkan berpaling daripada akidah ahli sunnah wal jamaah ni, disebabkan tak berdalil dan tak faham dan tak pernah mengaji dengan mantap apa yang telah dia belajar berdasarkan apa ulama ahli sunnah wal jamaah dah terapkan, dah ajar kat kita berzaman beratus tahun, hampir beribu tahun, 1000 tahun lebih lah dah diajar oleh para ulama kita akidah ahli sunnah wal jamaah ni. Macam mana yang doa apa turun temurun sejak pada dulu kala, mailah ni bunyi Quran sikit, bunyi hadis sikit dah menggelabah, datang syak dan ragu. Betul ke sifat 20 ni? Dia orang kata pasal Yunani Yang kata banyak main akal.
Tapi ada logik juga dia orang sebut tu. Lain nampak. Ragu tu, main ragu tu. Syak tu. Lagipun Allah Ta'ala dia buat arash, dia tak duduk arash. Apa masalahnya? Kita beriman dia apa Allah Ta'ala cakap. Allah Ta'ala lagi tahu diri dia siapa. Dia yang kata dia duduk atas arash. Apa masalah? Lain ni bunyi lah. Lain ni bunyi. Padahal dia tak tahu punya besarnya masalah tu. Yang tu yang kalau nak lawan balik, baik kalau Allah Ta'ala kata Allah duduk atas arash, Allah juga Allah Ta'ala kata dia bersama dengan kita. Allah juga Allah Ta'ala kata wa huwa ma'akum aina ma kuntum, bersama dengan kamu di mana saja kamu berada. Jadi Allah bukan di arash, Allah bersama kita berada. Jadi kalau katalah di arash, tu pun ayat Quran, ni pun ayat Quran, mana betul? Di arash ke bersama dengan kita ke, bersama dengan kamu ke, di mana mereka berada ke? Ataupun innallaha ma'ana, bersama dengan kita ke? Ataupun Nabi Musa disebut seorang pula tu, inna ma'iya rabbi sayahdin, Allah Ta'ala bersama dengan aku. Dengan aku ya. Allah Ta'ala bersama dengan Nabi Musa ya. Dengan orang lain tak ada. Macam ayat Quran semua tu. Mana satu ayat Quran nak pakai? Ya. Pakai tu. Pakai ayat Quran yang disebut tu. Kami beriman dengan Quran, apa salahnya? Kami pun beriman dengan Quran ni, apa salahnya? Tu ada kaedah kelahi dia tu. Kaedah jadal wa munazarah tu memang ada. Saya pun mengaji jugalah. Tapi tak adalah mengaji ya sangat nak kelahi dengan orang kan. Yang itu dia orang panggil tu tak ada tengok saya kelahi macam mana. Mana orang tak pernah tengok saya kelahi pun. Saya pun bukan pun nak kaji nak kelahi dengan orang. Tapi jumpa biasa-biasa ni biasa kelahi lah kan. Cuma cara rasmi masuk dalam TV, masuk YouTube ke apa, ada live ke kelahi, tak ada lah gitu. Ada orang kena dia yang bising, dia ajak kita kelahi, habis-habis dia suruh orang lain kelahi yang kita. Kelakar kan. Kalau nak kelahi, siapa yang nak kelahi tu nak kelahi lah. Ni ada orang yang tak pernah kelahi dengan kita, dia minta suruh kita kelahi dengan dia. Ada pula tak kena dengan mana. Kelahi dengan orang yang kita kelahi dulu lah. Boleh faham saya sebab apa? Ni kita nak bertumbuk dengan dia, kita ajak dia bertumbuk. Lepas tu kata dia, tak apa, nanti saya set untuk bertumbuk dengan orang ni. Lah, aku dah bertumbuk dengan kau. Dia suruh kita kelahi dengan orang lain. Kata dia, saya tak layak kelahi. Oh, kalau gitu, kau tak layak kelahi, kau pun bodoh juga lah. Boleh faham? Saya nak kelahi dengan dia, ada tajuk saya dah sebut, tajuk yang tak patut kena kelahi. Dia set buah tajuk tu. Saya buat mudah tu, kot tak faham ala arsh ni apa dia. Riba adakah halal atau haram? Gila. Nak faham tak tu? Adakah sekarang ni termasuk dalam darurah boleh ambil riba? Gila nak faham macam mana? Riba memang asal haram. Darurah tak darurah nak bahas. Nak bahas boleh tapi takkan nak kata halal. Lama saya tak cakap macam ni. Bahkan apa hari ni tak tahu cakap itu kan. Pasal kita memang duk bercakap itu. Jadi orang yang tak mengaji ya, dan bahkan orang kita pun memang bukan mengaji. Arti yang antara sebab kenapa ramai orang zaman ni, walaupun ulama kita dah pasak dah akidah yang betul lah zaman-zaman, tapi dah ramai orang tinggal mengaji. Siapa yang mengaji betul-betul? Mengaji ahli sunnah wal jamaah. Walaupun kita mengaji sebenarnya memang ahli sunnah wal jamaah. Yang kita dah hafal memang ahli sunnah wal jamaah dah. Amalan pun amalan ahli sunnah wal jamaah dah. Dan memang tak ada masalah apa dah. Cuma siapa yang betul-betul pergi mengaji balik untuk dapat betul-betul faham apa akidah ahli sunnah wal jamaah yang telah diajar kat kita tu, begitu juga fiknya, tasawufnya yang mengikut tepat ahli sunnah wal jamaah. Siapa? Tu masalah dia. Jadi bila dah semua bermasalah ni sebab tak mengaji secara direct ni, secara formal, pasal masuk sekolah kebangsaan, silibus yang telah diperkecil kecil. Dah dulu tebal. Dulu kalau ngaji senawi pun tebal-tebal buku tu, tebal tu. Yang kita Azhari Mesir tu. Ma'at bu'us untuk orang yang belajar bahasa Arab, belajar dia Universiti Azhar, belajar di Ma'had sana. Dia ada khas kitab-kitab dia, Ma'had dia, Ma'had li ghairil Arabiyah macam mana? Nama kalau tak sebut lupa dah. Ma'had untuk orang yang bercakap li ghairi natiqina bil Arabiyah. Orang yang bukan cakap dengan bahasa Arab. Khas untuk ada selibus dia. Selibus tu buat main Malaysia, yang tu panggil selibus Azhariyah. Asalnya tebal-tebal tu. Sekarang ni pilih. Dulu ngaji tebal-tebal tu, ngaji pula kebanyakan ngajar di pondok apa. Sekolah-sekolah Arab 4 senawi apa. Tempoh pun sampai 7 tahun. Lah ni jadi 4 tahun. 2 tahun senawi. 2 tahun ni tadi, 2 tahun senawi.
Dulu 3 tahun ni dadi, 4 tahun senawi. Tu mau belajar full time daripada pagi sampai tengah hari. Lepas tu petang dan malam lagi ngaji lagi. Pergi Azhar ke 100 orang, 90 orang berjaya. Lah ni kalau 100 orang yang stam ni alahai macam tempek plaster je. Habis SPM, result bulan 2, masuk pergi belajar. Untuk tahun depan masuk PSA. Ambil stam. Belajar pun dia untuk jawab PSA je. Untuk 100 orang pergi Azhar, yang lulus 2 orang. Tu pun kena seorang. Yang lain tak layak masuk universiti. Semua kena duduk ma'had dulu. Itu pun dikomplain lah. Apa dia? Sepatutnya buku nipis tu taklah dibuang. Kita kena tukar cara lain. Lah dah nipis tu pun dah tak boleh. Nak buang pula buku nipis tu. Yang selibat sehari tu. Yang nipiskan pun bukan kita yang nipiskan. Kementerian yang nipiskan. Belajar. Cek stamp tu. Stamp tu macam stamp ni. Tag. Tu lah. Memang tag sungguh. Apa saya cerita semua tu? Nak cerita tak ramai dah orang belajar. Bila tak ramai orang belajar, mai pahaman sivil ni. Ajar pula mudah. Ramai itu persona tu. Memang sebenarnya dalam syak dan keraguan. Tak kenal Tuhan pun sebenarnya. Na'udzubillah. Baik. Kemudian sah tak iman taklid? Afa fihi ba'dul qaumi yahkil khulfa wa ba'duhum haqaqa fihi al-kashfa. Kata dia fa fi muqallid. Fa fi muqallid mana fa fi imanil muqallid. Pada iman orang taklid ni, macam mana boleh fa fihi tu, faham pada imanul muqallid tu. Ba'dul qaumi yahkil khulfa. Ba'dul qaumi yahki, sebahagian pada kaum kalau baca ba'du tu mubtada, yahki tu khabar. Ataupun kita kata pasal darurah syair, yahki ba'dul qaum, yahki tu fi'il, ba'dul qaum tu fa'il. Tu terbalik tu boleh ke fa'il duduk depan darurah syair? Tu syair saya sebut ragang syair macam tu lah. Itu yang saya nak syarah tu boleh kan. Satu tak parah tu ngaji sejam. Nak faham hukumnya lagi, nak faham syairnya lagi, nak faham nahunya lagi kan. Banyak kan. Satu memang nak mahir tu, nak puas tu, faham betul-betul tu. Mana badan sejam. Satu saya bukan boleh ngajar 50 minit. 30 minit mana boleh ngajar. 30 minit baru saya nak cerita baca syair. Habis. Satu ada orang pelik, kenapa ustaz ajar lama sangat? Saya kan pelik, macam mana kau boleh faham sekejap sangat? Saya kan faham itu. Saya dulu ngaji 3-4 jam ngaji pun. 2 pun. Berapa kerat dia faham betul-betul tu. Nak telan hadam betul-betul tu. Dia orang ni ngaji 3 minit cukup dah, faham dah. Test tengok. Terkencin faham. Saya je bahasa gitulah. Jadi ba'dul qaumi yahkil khulfa. Khulfa asalnya khuluf tu khilaf. Sebahagian kaum kata dia menghikayatkan ada khilaf. Kalau terjemah tu kerana keraguannya itu. Maksudnya ragunya fafi imanil muqallid. Pada iman orang taklid ni, sebahagian pada kaum menghikayatkan ada khilaf. Bila khilaf pun maksudnya ada ulama kata sah iman, ada ulama kata tak sah iman. Siapa tak sah iman ni? Orang muqallid. Bila tak sah iman maksudnya orang yang jazmu mutabiq lil haq, tapi bighairi dalil. Apa hukum? Kafir. Katanya, kalau tanya Allah kuasa ke? Apa bukti orang tak kuasa? Tak kuasa lah, takkan tak kuasa kot. Apa bukti? Akli pun tak boleh, nakli pun tak boleh. Macam mana? Kufur. Ada ulama kata kafir terus lah. Awak terus ni selama ni tak pernah kenal Tuhan langsung. Kau tak faham siapa orang salah. Kasar dia tu lah. Ada ulama kata kafir. Pasal dia sebut khulfa tu, ada khilaf. Bila ada khilaf tu maksudnya ada ulama kata kafir, iman al-muqallid kufur, kafir. Al-muqallid kafir. Ada ulama kata al-muqallid yasihu imanhu. Sah iman. Ada kata al-muqallid mu'min. Muslim mu'min. Kita cerita khilaf tu je, tak khilaf. Bila khilaf ni, nak duduk tak mana? Duduk tempat khilaf ke tempat yang yakin ulama kata sah iman? Ya. Macam mana nak dapat yakin iman? Seorang pun tak kelahi kata kita beriman. Macam mana?
keluar pada taklid. Ngaji sampai berdalil, ngaji sampai faham, bukan berdalil je. Kita boleh henyak Wahabi sampai lapiau. Wahabi je, so Wahabi yang kelahi banyak pada dalil tu. Kalau Syiah mah boleh kelahi dengan Syiah, dengan lapiau, lepeh kita bagi dia, pecah perut dia, terburai perut dia. Bukan berkelahi pisau tu istilah majazi, bersepai kepala otak dia. Kalau tak bersepai pun jeng tu, crank, hang tu, kena reset lain. Tak silap rosak tu langsung dia punya window, kena format lain. Skru dia kita kena buka longgar ketat lain, kena buat elemen lain. Biar sampai macam tu, kita kelahi dengan dia sampai macam tu, macam tu. Macam tu wasah iman. Tak ada siapa kelahi iman kita. Yang kita pun tahu iman kita memang power je. Kelahi macam mana pun aku takkan berubah dengan apa kau cakap. Dia pun aku takkan ubah apa yang aku cakap. Bertembung dua arus mesti ada satu hak satu batil, mesti ada. Fa fihi ba'dul qaumi yahkil khulfa. Baik. Wa ba'duhum haqqaqa fihi al-kashfa. Dan kata dia wa ba'duhum ba'dul ulama haqqaqa mentahqiq ba'duhum ni fihi fi imanil muqallid. Saya suka baca Arab tu daripada baca terjemah. Pasal faham pada maksud yang dikendaki. Wa ba'duhum haqqaqa tahqiq apa? Kashfa akan kasyaf. Maksud kasyaf ni kenyataan. Terjemah dia pakai tu pernyataan, maksudnya ada tafsir, ada huraian. Masuk kasyfah ni tafsilah. Haqqaqa akan tafsil, ada tafsil. Ada kasyfah dengan makna tabyinah. Ada makna tafsilah, tabyinah, tafsirah. Ada makna tafsir, ada makna huraian. Baik, apa huraian tu? Terjemah lah. Kalau terbaca terjemah sekali lalu, kerana keraguannya itu setengah ulama menceritakan bersalah-salahan pada imannya ataupun tidak. Ada yang kata beriman, ada yang kata kafir. Dan setengah mereka itu menguatkan ia pada iman muqallid itu akan kenyataan. Payah nak faham kan? Tak faham maksudnya tak? Apa maksudnya itu? Wa ba'duhum haqqaqa fil kashfari. Maksudnya sebagai ulama, dia tak kata Islam, tak kata kafir, tapi dia kata ada tafsil. Imanhu tafsil, ataupun bahasa dia fa fihi tafsilun, ada tafsil. Apa tafsil dia? Belakang. Faqala in jazim biqaulil ghairi kafa. Ayat ni berhenti kat situ, tapi syair berhenti kat ghairi lah. Faqala in jazim biqaulil ghairi. Syair kena baca situ lah, tapi ayat dia faqala in jazim biqaulil ghairi kafa wa illa lam yazal fi dhairi. Apa maksud ni? Faqala ba'duhum faqala ba'dul muhaqqiqin, faham pada wa ba'duhum haqqaqa fil kashfa tu. Faqala ba'dul muhaqqiqin, daripada ba'duhum haqqaqa. Faqala ba'dul muhaqqiqin, ada sebagian ulama dia tak kata orang taklid ni iman ataupun kafir, dia tak sebut dengan pasti. Ada sebagian kata orang muqallid kafir, ada yang kata muqallid mukmin, ada yang kata itu. Ni pendapat ketiga ni, dia kata apa? Tafsil, fafihi tafsil. Nak iman kafir jangan bagi hukum lagi, tapi fafihi tafsil. Tu maksud haqqaqa fihil kashfa. Baik, macam mana kashfa tu, tafsil tu, tafsir tu macam mana? In yajzim bil qaulil ghairi kafa. Macam ni uraian dia. In yajzim, jika jazam ia muqallid tu bil qaulil ghairi, dengan perkataan orang lain. Maksud qaulil ghairi ni ahli sunnah wal jamaah. Maksudnya ghair, maksudnya bukan perkataan dia. Dia ambil imam ahli sunnah wal jamaah. Pula tu yajzim. Murad bi qaulil ghairi ni ghair yang mutabi' lil haq, yang ahli sunnah wal jamaah dia yajzim dengan qaul ahli sunnah wal jamaah ni. Faham yajzim ni? Dia jazam mutabi' lil haq, tapi bi ghairi dalil. Dalil tak ada. Macam mana? Kafa. Apa kafa? Kafa imanul muqallid. Kafa imanu, cukup. Wa illa lam yazal fi dhari. Wa illa tu asalnya wa in la, bukan wa illa tu melainkan, bukan. In la tu maksudnya sekiranya tidak. Wa illa wa illam yajzim biqaulil ghairi, jika muqallid ni yang dia tak ada dalil ni, dia tak jazam, maksudnya dia syak, dia zon, dia waham. Bahkan mai golongan Wahabi bagi muskil, dia pun jadi ya Wahab.
Mai Syiah bagi muskil, dia pun jadi Syiah. Mai puak liberal cerita, dia pun jadi liberal pula. Apa lagi tu? Liberal, apa lagi satu lagi tu? Etis tak? Pluralisme. Pluralisme. Contoh pluralisme kata apa? Semua agama ni sama. Semua agama mengajak kita kepada kebajikan dan mengajak kita ke syurga. Cuma jalan berbeza-beza. Kita dengar pun, betul juga ni cakapnya. Jadi marilah kita hidup cara harmoni dan menghormati satu sama lain, menghormati agama lain, dan kita raikan fahaman satu Malaysia. Satu masa dulu kan ada orang syarah yang tu kan. We are one nation. One nation, one apa-apa. Mana boleh. The true religion is only Islam. Mana boleh. One nation. One nation apa? We are Malaysian. We are Malaysian. But Malaysian have many religions. The true religion is only Islam. Mana boleh sama? Tak sama. Mana boleh sama? Kalau kita bodoh, macam mana? Kita lah perjuangan tu. Takbir. Takbir. Semua agama adalah sama. Takbir. Ya betul. Sepatutnya Astaghfirullahalazim. Sepatutnya macam tu. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Patutnya macam tu. Ini, tepuk tangan. Kita adalah satu bangsa untuk mencapai wawasan negara. Untuk kita jadi gemilang, terbilang, temberang. Saya suka dulu saya sebelum awak itu betul tu tak boleh lupa lagi skrip tu kan. Tepuk tangan. Ambil gambar, keluar surat gambar. Sinar harian lah apa benda lah. Benda ni. Kalau orang mukallid, orang tak faham tu macam mana? Apa? Betul apa dia cakap? Kita kena hormati sama-sama lain. Dok, sekarang ni kita dah hidup makmur, kaya raya. Aman dan sentosa. Tengoklah kita punya pembangunan yang telah terhasil. Malaysia telah terkenal seantara dunia. Boleh pergi ke angkasa lepas. Boleh berenang pakai sepeda. Selat Inggeris. Boleh jadi Johan badminton sedunia. Siapa tak kenal Lee Chong Wei? Harumkan Malaysia. Dia faham kebangsaan. Gila apa? Kalau kita macam mana? Astagfirullahaladzim. Jim Rama tu. Perempuan pakai pakaian terselit tu. Lepas tu nyanyi. Siapa yang Jim Rama tu siapa? Bukan Cha Ko Tiao, bukan Yong Tau Fu, kan? Siapa nama? Aminah binti Siddiq. Siapa? Sorry ya, sebut nama-nama contoh kan. Fatimah binti Dola. Peserta daripada Malaysia. Fatimah binti Dola pakai pakaian terselit. Jim Rama. Apa tahu Jim Rama? Pakai tu pakai ribbon ni. Itu yang pakai ribbon tu. Ada yang tu kaki duk kat atas air. Badan bawah air. Pakai sependa tu. Melayu tu. Kalau Cina tak heran. Kalau badminton Lee Chong Wei tak heran pakai seluar pendek. Orang tak faham kata dia, Ustaz, seluar pendek ada khilaf. Tak. Aku letak nampak saya bilang nampak. Kaedah kita bukan kita nak bermudah-mudah dengan khilaf. Okey, sikit nak sebut. Jadi asal nak sebut, dengan tak fahamnya dia, dengan berdalil tu menyebabkan ada orang lain datang dengan apa-apa pandangan, dia tak boleh nak berkemas di atas pendapat dia, bahkan berserabut kepala. Fi dhairi. Dalam keadaan ragu. Tambah pula kata dia, kenapa Sayyidina Abu Bakar dilantik menjadi khalifah selepas Rasulullah wafat? Sedangkan pada masa itu Sayyidina Ali tak hadir dalam masa nak melantik siapa jadi khalifah selepas Rasulullah. Masa itu Sayyidina Ali sedang memandikan jenazah Nabi SAW yang sangat mulia itu. Ada isu dia buat. Mereka telah berkumpul di Saqifah Bani Sa'idah untuk melantik khalifah. Ada kalangan Yahud, Muhajirin dan Ansar, yang akhirnya terlantiklah Sayyidina Abu Bakar. Di mana Sayyidina Ali masa itu? Sepatutnya dia adalah lebih utama untuk menjadi khalifah. Lagi disebutlah hadis. Taraktu fikum amrain. Kita selalu dengar kitab Allah. Ada hadis dalam Sahih Bukhari. Apa? Kitab Allah wa itrata rasulih.
wa ahli baiti. Sebut macam ni, duduk kita pun dengar melengung. Oh, betul juga. Kalau sahabat ni semua adil, oh, kenapa macam ni? Dia petikai. Kenapa berlaku peperangan antara Sayyidina Ali dengan Sayyidina Aisyah? Menunjukkan mereka ni ada masalah. Siapa yang bermasalah sebenarnya? Sayyidina Ali ke Aisyah? Oh, kita pun dengar melengung. Betul juga. Sayyidina Ali pernah berkelahi dengan Muawiyah bin Abi Sufyan. Siapa yang salah? Oh, kita pun betul juga. Habis. Ini masalah akidah ni. Kita pun tak pernah belajar macam mana nak betulkan akidah balik. Ngaji akidah pun macam mana? Yang beri kenyang kita Allah Ta'ala bukan nasi. Melengung dia dengar. Betul. Kita makan nasi kenyang. Mana makanan tak beri bekas, yang beri bekas Allah Ta'ala. Aku nak makan sama ni, duk bagi bekas pun. Selama makan banyak kenyang lah, tak makan lapar. Takkan tak bagi bekas kot. Kelayan. Tak faham akidah. Ramai orang macam tu. Saya pernah jumpa orang macam tu. Saya cakap lah. Saya tak pernah cerita lah kat hangpa tu kan. Ada pengalaman macam tu. Bahkan ada ustaz yang mengajar macam tu pun. Dia baca kitab ni. Makhluk tak memberi bekas. Allah saja beri bekas. Dia kata, pada saya lah. Sebenarnya makhluk beri bekas. Kita makan nasi dia kenyang. Takkan tak beri bekas kot. Kata dia. Ambil pisau kita irit berdarah. Kata dia. Takkanlah pisau tak beri bekas. Kalau tak beri bekas, kita irit tak berdarah. Barulah tak beri bekas. Nampak dia bagi hujah. Kita pun dengar. Betul juga ustaz ni ajar logik. Logik kepala hatuk kau. Mulai hatuk lah. Dah kepala otak dia hatuk lah. Apa ni kau ni akidah ni? Ustaz tu syarah macam tu. Kata ni kitab ni tak betul ni, macam mana boleh makhluk tak beri bekas? Makhluk beri bekas. Dia bertikai lagi kitab ulama sebut. Macam mana? Kita yang tak faham betul-betul ni. Ustaz tu ada hujah apa dia cakap? Masing-masing ada hujah. Ustaz nak cakap pun cakap lah. Dia ada pendapat dia. Ustaz ada pendapat. Ustaz jangan kelahi. Semua ni khilaf. Kata dia. Ya. Ramalan ni banyak sangat lah tu. Banyak sangat itu. Padahal itu jumhur ulama ahli sunnah wal jamaah tu. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Wa ma ramaita idh ramaita walakin Allah rama. Allah Ta'ala ghaniyun. Ni fakir. Fakir mana boleh mu'asir binafsih. Mana boleh dia mu'asir bizatih. Allah buat akidah ni. Itu buat akidah sawab. Kau ni silap. Na'udzubillah. Jadi kalau wa'ilah maksudnya kalau dia tak yakin dengan apa rumusan yang terbahas disebut oleh ulama ahli sunnah wal jamaah, tak belajar dengan jelas untuk memahamkan apa akidah sampai pada tahap berdalil yakin seyakinnya dengan mutabik ala ahli sunnah wal jamaah, hidup mati di atas akidah yang betul tu, lam yazal fid dairi, maksudnya daiman fid dairi, sentiasa di dalam kemudaratan, kemelaratan. Apa maksud mudarat dan mudarat ni? Apa dia? Maksudnya faham fid dairi ni wa huwa fil kufri. Maksudnya kafir. Pasal tak yakin. Maksudnya ada syak, ada zon, ada waham, ada bab akidah, macam mana? Jadi sebagian ulama mengatakan ada tafsir macam ni. Kalau dia yakin, selesai iman dia. Muqallid, iman muqallid sah. Kalau muqallid, ada waktu muqallid itu dia tak asal jazbu mutabik lil haq. Tapi dia tak yakin. Ada benda yang boleh datang meragukan dia. Fil dairi, maksudnya fil kufri. Alhamdulillah. Ada sebagian ulama disebut macam lain. Lain tu nanti kemudian asal mantan situ. Ada yang jadi umumnya tu yang sebut ulama kita wajib ma'rifatullah. Awalu wajibin 'alal insani ma'rifatul ilahi bi istiqani kan. Apa lagi sebut? Kalau asal matan pun wajibun fa kullu man kullifa syar'an wajaba 'alaihi ay ya'rifa. Wajib mengenal ma wajaba lillahi wal jaiza wa mustahilah. Belajar rumusan dulu. Lepas tu belajar pelan-pelan pula macam mana nak memahamkan dengan dalil akli, nakli, bagi faham macam mana nak ambil istidlal daripada Al-Quran, hadis. Mesti upgrade ilmu. Macam mana pun kalau tak upgrade ilmu waktu bab akidah, walaupun kita tak pandai berdalil berhujah, mesti dia tak akidah ahli sunnah wal jamaah, tepat, yakin, jangan berganjak. Kalau ada tak kemas, pergi belajar macam mana nak bertumbuk dengan orang. Saya bertumbuk dengan orang satu hal, kadang-kadang kat kita sendiri pun kena bertumbuk lah. Kat kita pun kadang masalah. Kita nak yakin ke Allah Ta'ala pun tak yakin lagi. Kita nak sentiasa hati hadir ke Allah Ta'ala pun belum hadir hati lagi.
Nak rasa hebat ke orang Ta'ala pun tak rasa hebat lagi. Mulut je Allahu Akbar. Tapi hati tak rasa ta'zim pada Allah Ta'ala. Sebab Allah pun tak ada rasa apa-apa lagi. Sepatutnya, bizikrillah tatma'innul qulub. Sepatutnya, iza zukirallah wajilat qulubuhum. Allah Akbar. Lemahnya kita ni. Tiang mengaji, kena mengaji. Ilmu mesti dapat sampai ilmu yakin. Lepas tu kena ada riadah dan latihan untuk mendapatkan ainul yakin. Yang tu belajar disiplin lain. Yang umur jumpa. InsyaAllah. Nak habis tu, elok pada lampu. Wajzim bi anna awalan mimma yajib ma'rifatun wa fihi khulfun muntasib. Yang ni pun ada satu bahas nanti. Coming soon lah, next week. Kita belajar seminggu sekali. Tauhid ni pun belajar setiap hari pun takut jemu tak kan. Itu yang kita hidup harian macam mana? Bagi tanam satu prinsip, belajar mesti pegang atas ahli sunnah wal jamaah. Kena belajar, ambil faham dengan dalil akli dan nakli yang betul. Kena belajar kefiat untuk ambil istidlal. Dan kaedah dia macam mana? Belajar daripada guru yang betul dan benar. Kan? Jangan ikut apa yang nak disambar. Kan? Nanti tergelincir, susah nak balik. Na'udzubillah. Ada soalan? Jadi, ni saya syarah minggu ni, saya syarah tauhid betul ya? Syarah matan sambil-sambil je. Ada soalan? Minta pengesahan daripada Tuan Guru. Sebab saya ada dengar dari dua orang ustaz lain, dia kata, adakah orang yang tak belajar ilmu tauhid dan tak mengenal Allah, sifat 20 dan semua rukun iman dan perkara-perkara yang membawa murtad, tidak ada peluang masuk syurga walaupun dia belajar fiqh dan tasawuf? Jatah apa kita faham ada qaul tadi kan? Tak pernah belajar sifat 20 macam tu kan, ayat dia macam tu. Tak belajar sifat 20, dia tak belajar, tak ngaji. Maksudnya tak belajar apa yang telah dirumus oleh ulama ahli sunnah wal jamaah. Sifat 20 ni rumusan ahli sunnah wal jamaah tu. Benda yang tak boleh ditolak dengan akal dan akal. Panjang umur jumpa ni insya-Allah. Tak pernah belajar ahli sunnah wal jamaah, tak pernah mengenal Allah Taala. Lagi apa dia sebut ni? Tak belajar apa? Perkara-perkara yang boleh menyebabkan murtad. Benda-benda yang tak jadikan murtad. Jadi benarkah bahawasanya orang ni takkan masuk syurga macam tu? Di atas pendapat ulama yang kata orang macam ni bila tak pernah belajar jahil langsung. Kita belajar tadi kita taklid tau. Taklid ni apa maksud? Dia ada akidah, pernah belajar. Tapi dia jazmu, mutabik lil haq. Tapi cuma tak ada perincian dalil. Itu baru panggil muqallid. Kalau kosong, blank, apa? Blank. Macam mana pun, menghukumkan kafir orang tu tak akan masuk syurga, itu memang ada kaul kata macam tu. Tapi atas jumhur ulama ahli sunnah wal jamaah kita. Walaupun kita sebut ada khilaf-khilaf tadi kan. Tapi jumhur ulama ahli sunnah wal jamaah kata, selagi tidak ada perkara murtad dengan perkataan ataupun perbuatan, kaedah kita pasal sama balik tu menyala balik. Tuan lampu apa benda. Heran pelik. Ada benda yang luar biasa. Beriman je. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dia bagi benda maunah kita pun pelik. Macam mana lampu ni jadi macam ni? Saat padam patutnya tak menyala lah. Boleh nyala lagi. Atau bukan kerja kita. Dia padam. Ada benda yang depan mata kita tu ada maunah orang Taala bagi. Wallahualam bukan kerja kita ni. Sikit tu ayat tu. Di situ dapat tauhid. Kalau tidak kita akan berpegang dengan alat. Alat ni memang dah dibina sensor dia macam tu. Kalau tak dapat akidah, padahal peluang nak dapat akidah beriman Allah Ta'ala, murninya iman dengan Allah Ta'ala tu. Okey. Jadi kaedah kita jumhur ulama ahli sunnah wal jamaah, selagi tidak ada perkataan, perbuatan dia yang jadi murtad, kita hukumkan dia Muslim. Walaupun tengok tak pernah belajar, tak pernah kenal Tuhan, sembahyangmu main ikut-ikut, tanya Fatihah mu tak lepas, Fatihah apa tahu apa, tahiyat mu tak kerti baca, mengucap kalimah syahadah pun tak boleh, mati minum arak, makan babi, gantung diri. Macam mana? Muslim, mukmin, tanam perkumpulan Islam. Maksudnya mati, mandikan dia, kapalkan dia, tanam sembahyangkan dia, tanam perkumpulan Islam, doa lagi Allahumma fillahu warhamhu wa'afi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wa wasi' madkhalahu. Doakan ke dia, Allahumma fil ummata Muhammad, Allahumma bihaqqi ali Muhammad wa bihaqqi Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad alla tu'azib hadzal mayyit. Minta janganlah azab mayat ni, janganlah azab mayat ni. Doa untuk dia. Pasal kaedah kita nahkum bil zawahir. Selagi dia daripada mak bapak yang Islam,
hukum syariat kata dia adalah Muslim sebab mak bapak dia atau salah seorang daripada mak ayah Islam. Dobit dari situ, selagi tidak ada apa-apa perkataan atau perbuatan menyebabkan jadi murtad. Kat dia, hukum zahirnya Muslim, mukmin. Hakiki dengan Allah Ta'ala, itu bukan kerja kita. Tu ada istilah nahkum bil-zawahir wallahu yatawallas sarair. Itu kaedah kita. Jadi atas kata, ada ustaz kata itu, dia kata yang tu ada ba'dul qaul. Dan dia kata ba'dul qaul macam tu siapa? Supaya membangunkan kita supaya jangan tidur. Tapi perkataan itu hanya untuk bangunkan orang. Jangan dengan itu kita menghukum orang. Yang ni murtad. Yang tu untuk tahzir supaya menakutkan orang, jangan biarkan diri dalam keadaan bodoh. Tahzir macam tu bagus untuk bangunkan orang daripada kelalaian dia tak mengaji. Tapi jangan dengan sebab pahaman itu mengkafirkan siapa saja yang tak mengaji. Kita tak diajar dengan kaedah itu. Bahkan saya duduk ngaji tutup guru pun prinsip dia, kalau tok guru kita Pak Teh ni, dia macam mana? Walaupun ada orang dia tak pernah kenal, orang panggil sembahyang mayat macam mana? Sembahyang, pergi. Walaupun tak pernah kenal. Tak tahu pun orang ni mengaji tak mengaji ke, sembahyang tak sembahyang ke, tak pernah tanya pun. Ada sembahyang mayat yang orang panggil, jom pergi. Nak berapa orang? 40 orang. Pergi dia panggil, selamat. Pergi. Hei 40 orang. Nak ukur apa? Pak Teh, ukur sebelah. Ukur sebelah. Pergi cari. Lagi pelajar pondok datang depan mayat-mayat yang mana dipanggil 40 orang. Sekarang turun, tunggu turun sekali. Dia tak pernah tanya apa hal orang macam ni sembahyang mayat balik. Mayat dia balik. Pasal prinsip apa? Doa kan. Kalau kata mati kena bunuh diri sekalipun. Ni Pak Teh nak tanya sikit kerana orang tanya lah. Ni orang ni mati bunuh diri ni. Digantung kat kipas ke apa katalah itu. Macam mana Pak Teh? Nak sembahyang tanam kubur orang Islam ke tanam di luar? Dia sakit jawab kaedah kita ahli sunnah wal jamaah ni. La nukaffir mu'minan bil wizri. Walaupun buat dosa, mati tengah buat dosa, mati minum arak, mati berzina, mati bunuh diri, hukum Islam. Nahkum bil zawahir. Allah Ta'ala yang tawalas sarair. Mandi kapan? Ni pun panggil sembahyang, doa, baca taking dia. Buat tahlil dia. Kaedah ulama kita macam tu, guru kita macam tu. Jadi kalau sebut tu untuk tahzir, ya. Tapi bukan yang tu untuk kaedah jadi hakim menghukum kau orang. Sekiranya dulu macam tu. Lagi? Dalil nakli itu fardu ain setiap individu kan tak fardu kifayah. Nakli. Kaedah kita fardu kifayah. Maksudnya ada sebahagian yang tahu terlepas taklif orang lain. Kita bila tak pandai kelain dengan Wahabi, buat macam mana? Nanti tunjuk ustaz. Ni ada wakil dengan siapa kan? Bukan? Mana? Aduk mana? Paling Muntak. Paling Muntak punya wakil ada. Dia kawasan mana Padang kan? Dekat Paling Muntak. Muntak ni. Contoh lah kan. Cukup dengan dia. Kita tak pandai, dia pandai. Lepas taklif kita. Tapi kalau boleh macam mana? Siapa orang kena pandai? Siapa? Saya sebut je ni. Hang tengok orang ada kereta dengan hang pakai kereta sendiri. Hang nak ada kereta ke? Cukup naik kereta orang. Pandai. Tapi kalau tak ada peduli, tak apa. Hang tengok orang seronok orang kahwin ke anak kahwin? Tak. Pandai lah jawab tu. Boleh faham saya sebab kan? Boleh kan? Jadi nak kepuasan kita sendiri kan? Tambah nak kenal orang Ta'ala ni bukan benda main-main. Sembayang tak faham, tak best. Tak best ni. Nak best. Makan nak sedap. Tapi bab ibadat tak mau hal sedap lazat. Macam itulah kan. Jadi atas hukum memang fardu kifayah. Walaupun fardu kifayah bukan makna seorang tahu orang lain tak payah. Itu bukan kaedah kita. Fardu kifayah dengan mana? Kalau ada seorang lain muncullah ada melepaskan dosa kita, sekarang ni buat apa? Yang mana tak tahu tu usaha untuk semua orang kalau boleh jadi orang yang boleh melepaskan fardu kifayah. Itu kaedah. Kaedah ulama ajar kita ajar kita macam tu. Macam mana? Kalau seorang dah ada kereta macam mana? Semua orang kalau boleh usaha untuk bagi dapat ada kereta. Tak ada apa, seorang ada kereta, ada masalah, panggil dia untuk selesaikan masalah. Tapi alangkah baik kalau semua orang ada. Pandai. Orang jawab tahu. Pandai pula. Tapi bab mengaji, padahlah ustaz seorang tu. Tu yang bila mati ni, mapuh ni, dia beku. Tak hidup lah. Ni masalah kita ni. Akhir zaman tu. Tapi kalau orang kaya, ada orang kaya lain. Bersyarah mesti ada bersyarah mesti lain. Panjang lagi lah syarah kau tu. Atas hukum memang betul fardu kifayah.
Cuma bukan pada kifayah tu untuk melonggarkan kita mengaji. Tapi mujurlah ada orang yang boleh pertahankan keadaan kita sebagai orang Islam. Dan kita ni makin usaha untuk semua orang boleh melepaskan pada kifayah. Yang berlawah ni pun duk susun nak tu. Susun apa? Susun jadi pelapis ni. Supaya nanti hak ni pi ada lagi tinggal. Pi ada tinggal. Pi ada tinggal. Padu kifayah masih disusun macam tu. Bukan seorang buat, lain tak payah. Habis pupuh je dah. Pupuh je dah. Macam pondok ni. Seorang ustaz mat, seorang tahu cukup lah. Ngaji ilmu balaghah ni. Habis tumpai dia. Oh tu. Tak ada saya ngajak lah. Habis pupuh ilmu tu. Mana mahu? Semua orang kita mengaji. Pelapis ni. Pelapis. Susun ni. Nak bagi semua kau pandai lah. Nak pandai macam mana? Semua orang kalau bagi macam pokoknya, semua jadi pokoknya balik. Buahnya jadi pokoknya balik. Itu pun. Lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma nawwir qulubana min nuri hidayatika. Kama nawwartal arda min nuri syamsika badan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin. Warzuqna fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Wa sallim tasliman ala jamil anbiya'i wal mursalin walhamdulillah.